Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sebelum cikgu mulakan video PDPC online cikgu hari ini, cikgu nak tanya dulu, dah tengok dah video cikgu yang berkaitan tajuk cert? Siapa yang belum tengok, bukan semalam, 2 hari lepas, cikgu ada upload satu video yang bertajuk ulang kaji lengkap dan padat berkaitan tajuk cert. Okey, jadi siapa yang belum tengok lagi video tu, kena tengok. Dan barulah kita boleh sama-sama bincangkan soalan yang kita nak bincang hari ni. Okey, siapa yang belum tengok tu, boleh klik terus pada kad yang tengah keluar dekat atas tu. Ataupun boleh pergi kepada description video dekat bawah. And then awak klik link yang cikgu sediakan. Baik, hari ini kita akan bincangkan soalan latih diri 4.8. Ini adalah latih diri yang terakhir dalam tajuk cert berkaitan penyelesaian masalah. Okey, so ada 4 je soalan yang tak banyak pun. Cuma bagi cikgu, soalan yang pertama ni memerlukan jalan kerja yang agak panjang berbanding soalan-soalan yang lain. Okey, so mungkin video ni akan drag lah sedikit. Mungkin sejam agaknya untuk kita selesaikan 4 soalan kan. Okey, so kita nak selesaikan soalan yang pertama. Macam biasa, kita perlukan highlighter. Okey, apa soalan dia? Dia kata sebuah segitiga ABC. Okey, segitiga ABC mempunyai sudut ABC sama dengan 60 darjah. Okey, sudut untuk segitiga. Kemudian AB sama dengan 3 sek 3 cm dan BC sama dengan 4 sek 3 cm. AB dan BC ni maksudnya dia adalah panjang sisi untuk segitiga kita tu. And then cari panjang AC. Ini adalah soalan di Sarawak, cari panjang AC. So mahu atau tidak, kita perlu melukis satu gambar rajah segitiga supaya senang untuk kita terus ke kaedah ataupun langkah penyelesaian yang berikutnya. Okey, so kita nak lukis gambar segitiga. Kita kena determine dulu di mana kedudukan sudut 60 darjah ni. Okey, kita dah belajar dalam matematik teras yang mana bila dia kata sudut ABC sama dengan 60 darjah, maka okey, sudut A, titik A, titik B, titik C. 60 darjah ni akan berada pada titik yang di tengah-tengah. So di titik B, 60 darjah. Jadi beginilah gambaran segitiga yang kita akan lukis kejap lagi. Okey, so jom kita lukis segitiga. Segitiga ni dia tak mention dekat kita sama kaki ke, sama sisi ke, bersudut tegak ke. Jadi kita lukis sahaja sebuah segitiga biasa and then kita label. Okey, kita label di sini A ikut yang kita dah buat ni tadi. Di sini B dan di sini C. Jadi di sini ada sudut 60 darjah. Panjang AB adalah 3 sek 3 dan panjang BC pula adalah 4 sek 3. Okey, dah siap dah segitiga kita. Sekarang kita kena cari idea macam mana kita nak dapatkan AC. AC berada di sini. Kita tak boleh nak guna Pythagoras theorem. Kenapa kita tak boleh guna Pythagoras theorem? Sebab langsung tak ada sudut tegak. Okey, so sebenarnya kalau kita buat Pythagoras theorem, okey, ini idea. Jika kita buat satu Pythagoras theorem, kita boleh dapat AC. Sebab AC ni bentuk dia macam hypotenuse. Okey, bentuk dia macam hypotenuse. So kalau kita nak buat lah, kita nak apply Pythagoras theorem tu dalam segitiga kita ni, kita boleh buatkan satu garis lurus yang bersudut tegak. Okey, kita buat satu garis lurus bersudut tegak pada titik, nak kata titik tengah, tidaklah. Okey, kita tak boleh assume ini titik tengah sebab kita tak tahu segitiga kita ni dia keadaan dia macam mana. Sebab dia tak mention pun sama kaki ke, sama sisi ke. So kita tak boleh nak kata itu adalah titik tengah. Okay, kita cuma boleh katakan ini adalah satu garisan bersudut tegak. Okey, faham yang tu? Okey, jadi sekarang kita boleh cari, untuk cari AC, kita nak cari AC. Jika kita ada di sini dan di sini, maka kita boleh cari AC menurut teori Pythagoras. Betul? Pythagoras theorem. Okey, kita recap sikit Pythagoras theorem ni macam mana. Okey, teori Pythagoras. Cikgu biasa panggil dia Pythagoras. Pythagoras theorem. Bila cikgu ajar KSSM, cikgu kena panggil dia Pythagoras. Okey, so kita bayangkan
Sini kita lukis balik macam kita nak cari AC ni. Okey, bila kita buat teori Pythagoras, kita akan label sini C, sini A, sini B. Dan teori dia kata kalau kita nak cari C, maksudnya kita kena punca kuasakan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, ingat tak yang tu? So itulah idea yang cikgu nak terapkan dalam soalan nombor 1 ni. Awak cari A, awak cari B dan awak akan dapat C dengan menggunakan teori Pythagoras. Tapi masalah kita adalah kita tak ada nilai A dan kita tak ada nilai B. Sekarang kita nak cari nilai A dulu. Okey, kita nak cari nilai A dulu. So kita just tanda sini A. Okay, kita nak cari nilai A. So macam mana kita nak cari nilai A? Apa maklumat yang dia bagi mesti ada fungsi. Ingat benda tu dalam kepala. So dia bagi kita sudut. Dia bagi kita sudut 60 darjah. Ingat tak masa kita belajar sudut, kita belajar juga tentang sin, cos dan tangent. Okey, ingat tak yang tu? Kita belajar sin, cos, tangent. Dan kita jumpa dengan rumus soh, kah, toa. Awak dah belajar ni dalam nisbah trigonometri. Kalau tak salah cikgu masa form 3. S ni merujuk pada sin, K ni merujuk pada cos dan T ni merujuk pada tangent. Oh, ni maksudnya untuk cari sin. Okey, untuk awak cari sin, awak mesti bahagikan opposite dengan hypotenuse. Untuk awak cari cos, awak mesti bahagikan adjacent dengan hypotenuse. Untuk awak cari tangent, awak kena bahagikan opposite dengan adjacent. Itu maksudnya. So, apakah yang dimaksudkan opposite, adjacent, hypotenuse? Opposite adalah sisi yang bertentangan. Okey, jika sudutnya berada di sini, A adalah sisi yang bertentangan. Hypotenuse yang condong. Adjacent yang di sisi. Okey, 60 darjah sisi bertentangan, hypotenuse sisi sebelah. Betul lah, sisi sebelah. Cikgu nak translate dalam Malay sebab cikgu produk PPSMI. So cikgu belajar math dan science in English masa form 4, form 5 kan, daripada form 1. Okay, and then sekarang kalau kita tengok menurut kita punya sin, cos, tangent ini, jika kita nak cari sudut pula, kalau kita nak cari sisi yang bertentangan, kita ada O2 ni, kita ada sin dan tangent. Okay, tengok maklumat yang kita ada hypotenuse, kita tak ada adjacent. Okay, ini bukan 4/3 ni, bukan bacaan untuk adjacent sini dia untuk keseluruhan B sampai C. Yang ni kita tak tahu. Yang belah sini kita tak tahu, Tara tahu. Okay. Okay, so kita nak cari A ni, kita boleh guna opposite dengan hypotenuse. So kita boleh pakai sin. Macam ni kita nak pakai. Okay, macam ni. Sin, okay, sudut kita 60 darjah sama dengan OH. O kita tak tahu, kita letak sini A per hypotenuse kita 3/3. Okay, sin 60 darjah. Sin 60 darjah adalah nilai sudut khas. Masihkah anda ingat sudut-sudut khas, wahai anak-anakku di tingkatan 4? Kalau siapa yang form 5 tengok video ni, tingkatan 5 baru lepas belajar sudut-sudut khas. Okey, sudut-sudut khas pun ada dalam tajuk nisbah trigonometri form 3. Sudut-sudut khas, ada 3 sudut-sudut khas, iaitu sudut 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah. Okey, biasanya cikgu suruh hafal. Hafal, jangan hafal dalam bentuk jadual. Hafal dalam bentuk segitiga. Okey, so kita recap lah lalang tu kan. Mainlah kita recap semua kita punya sudut-sudut khas. Sebab tu cikgu kata video nombor 1 ni panjang. Sebab kerjanya recap dan recap. Okey, let's say ini adalah 60 darjah. Okey, bila 60 darjah, kenapa cikgu start dengan belakang pula cikgu ni? Okey, bila 60 darjah, hypotenuse dia adalah 2. Adjacent dia adalah 1. Dia punya opposite adalah set 3. Rumus dia adalah 1, 2, set 3. Benda ni sama dengan 30 darjah. 30 darjah pun pakai rumus 1, 2, set 3. Tapi kedudukan berbeza. Untuk 30 darjah, okey, untuk 30 darjah, di sini adalah betul. Sini adalah 2,
Sini 1, sini set. Ya, tak muat. Sini set 3. Ish. Okey, 1, 2, set 3. Nampak tak rumus dia? 1, 2, set 3. 1, 2, set 3. Kat mana bezanya pada bahagian hypotenuse dengan opposite? Semualah sebenarnya berbeza. Bukan apa tengok opposite je kan? 1, 2, set 3. 1, 2, set 3. Okey. And then, apa lagi? 45 darjah. Ni kita ke bawah sikit. Kan melanggur pula. Untuk 45 darjah ni, dia lebih senang. Okey, sebab 45 darjah ni asal kejadian dia daripada segitiga sama kaki. Okey, dia daripada segitiga sama kaki. Kalau yang 60 30 ni dia daripada segitiga sama sisi. Jadi 45 darjah ni dia rumus dia adalah 1 1 set 2. Okey, sini 1, sini 1 dan sini set 2. Okey. So, 60 darjah 1, 2, set 3. 30 darjah 1, 2, set 3. 45 darjah 1, 1, set 2. Macam mana cara nak ingat? Buat ulang-ulang. Lukis label, lukis label, lukis label. InsyaAllah senang nak ingat. Kena ingat sebab kita akan pakai lama benda ni. Okey. So, sin 60. Sin 60, kita guna 60 darjah. Sin adalah soh opposite perkan dengan hypotenuse. Maksudnya di sini kita akan gantikan set 3 opposite per hypotenuse kita adalah 2 sama dengan A per 3 set 3. Okey, kemudian kita boleh darab silangkan dia. Okey, kita boleh darab silangkan. Di sini kita akan dapat 3 dalam kurungan set 3 darab set 3. Sebab tu cikgu terus buat kurungan 3 sama dengan 2A. Okey, so kalau kita nak cari A adalah 339 bahagi 2. Okey, 2 ni kita bawa pergi kiri. So, bahagi. A adalah 9/2. So, kita dah ada nilai A dekat sini iaitu 9/2. Okey, kita catat sikit pakai pen color lain. A sini adalah 9/2. Okey, next kita nak cari B. B berada di sini. B berada di sini. So, macam mana kita nak dapat bahagian sini? Macam mana kita nak dapatkan bahagian situ? Okey, kita boleh cari kawasan yang belah sini. Okey, kita boleh cari kawasan di sini. Kemudian kita boleh terus kita boleh tolakkan nanti. Bila kita tolak 4 set 3 dengan yang hijau ni, kita akan dapat baki dia. Okey, tu kita punya strategi lah. Okey, so jom kita cari jawapan untuk yang tu pula. Macam mana kita nak guna sudut ni sekali lagi. Okey, untuk kita cari adjacent, sisi yang bersebelahan. So, adjacent ada pada cos sahaja. Apa kata cikgu? Sama ada cos ataupun tangent. So, awak nak guna mana? Awak nak guna mana? Okey, kalau awak nak guna cos, and then awak punya adjacent akan duduk ke atas. So, benda yang awak tak tahu ni. And then, perkan dengan H. H awak yang ini adalah hypotenuse. Okey. Kalau cikgu lagi prefer dia perkan dengan yang opposite. Sebab opposite tadi kita dah dapat nombor bulat kan. 9/2. So, mungkin lebih mudah cara macam tu. Okey, so jom kita buat. Ini langkah kerja yang pertama. Ini langkah kerja yang kedua. Kita pakai tangent. Okey, so tangent 60 darjah sama dengan opposite kita dah ada jawapan iaitu 9/2. And then perkan dengan A, adjacent yang ni lah yang kita nak cari ni. Okey, kita tak tahu. Tangent 60. Towa. So, set 3/1. So, kita boleh tulis set 3 sahaja. Sama dengan 9/2 per A. A bawa pergi sini. Set 3 kali ke sini. So, A sama dengan 9/2 bahagi set 3. Okey, untuk selesaikan, kita cuba buat kaedah darab dulu. Yang mana bila ada bahagi macam ni, rumah flat, kita berjadikan dia rumah berkembar. Okey, kita berjadikan dia rumah berkembar. Okey, cara nak jadikan dia rumah berkembar, 9/2, kalau tadi dia bahagi set 3, so boleh tukar kepada bentuk darab, iaitu 9/2 darab set 3 ni, dia akan jadi 1/set 3. Okey, so kita darab. Kita dapat 9/2
2/3. Okey, itu bahagian A. Maksudnya dekat sini. Dekat sini adalah 9/2/3. 9/2/3. Okey, so untuk kita cari B sekarang, 4/3 kita akan tolak dengan 9/2/3. Okey, dan baru kita boleh cari B. Okay. Panjang sikit garisan, nampak macam buruk. Okey. Next, yang kerja yang seterusnya, yang kerja yang ketiga. Oi. Melambung je punya pen. Okey, yang kerja yang ketiga, 4/3 panjang B sampai C kita nak tolak dengan 9/2/3 supaya kita dapat yang kawasan sini. Yang ni kita panggil B kan? So kita tulis B sama dengan okey, 4/3 tolak 9/2/3. See, kita ada sesuatu yang perlu kita selesaikan secara conjugate. Okey, kita kena solve dulu secara conjugate benda ni. Okey, and then baru kita boleh selesaikan. Okey, kalau kita tak nak selesai secara conjugate, macam mana kita nak buat? Kita nak samakan dia punya apa? Penyebut. Tak payah, sama je yang cerita sekarang. Kita just buat conjugate dia dulu. Okey, kita buat conjugate dia dulu. So 4/3 tolak dalam kurungan 9/2/3. Tengok sini 2/3 tak ada tambah, tak ada tolak. So conjugate dia adalah dia punya penyebut sendiri. Jadi darab atas ni 2/3/2/3. Okey, okey. And then 4/3 tolak 9 darab 2 kita dapat 18/3 per. Okey, yang ni 2/3 darab 2/3, 2 darab 2 dapat 4/3 darab 1/3 dapat kurungan 3. Okey. So kita akan dapat jawapan dia. Cikgu selalu asyik terlupa nak buat sama dengan je sekarang. Tak tahulah kenapa. Makin tua makin tertinggal dia punya sama dengan. Okey, then tolak 18/3 per 4 darab 3 kita dapat 12. Ini baru boleh samakan penyebut. Kau nak samakan penyebut, okey? Barulah boleh buat. And then kita nak samakan penyebut, maksudnya ini kita kena darab dengan 12 lah. Okey, bila kita darabkan dengan 12, 4 darab 12 kita dapat 48/3 tolak 18/3 per 12. Okey. Sikit lagi nak siap dah. 48 tolak 18 kita dapat berapa? 30/3 per 12. Boleh kecilkan tak? 30 dengan 12. Dua-dua ada dalam sifar 3. Nak tahu boleh kecil ke tak? Kita just type aja 30 per 12. Kita akan dapat dia punya sifar yang kecil iaitu 5/2. So yang ni potong-potong. Ni dapat 5/3 per 2. Okey, so nilai B kita adalah 5/3 per 2. Okey, nak sampai dah step yang terakhir. Okey, jadi step kita yang keempat adalah kita nak pakai teori Pythagoras. Okey, kita recap sekejap mana yang kita contoh teori Pythagoras tadi. Ini. Okey, kita dapat A, kita dapat B, kita nak cari C. So cara dia kita kena kuasa 2kan, and then punca kuasa. Okey, so kita akan masukkan nilai A dan B. A kita tadi adalah 9/2. Okey, so nak cari C sama dengan set A kita 9/2. So 9/2 kuasa 2 tambah B kita tadi adalah 5/3 per 2. Ini pun kuasa 2 untuk kita cari C. Okey, so kita buat punca kuasa lagi. 9 kuasa 2 kita dapat 81 per 2 kuasa 2 kita dapat 4 tambah. Okey, yang ni senang. 5/3 kuasa 2, 5 kuasa 2 kita dapat 25. 1/3 kuasa 2 kita dapat dalam kurungan 3 per 4. So ni boleh selesai sebab sama dia punya penyebut. Maksudnya yang atas ni kita boleh sekalikan. Okey, so kita buat punca kuasa 81 tambah 25 kurungan 3 tambah 25 kurungan 3 156. Tengok kita boleh bahagikan dengan 4 ke tidak. Oh boleh.
So 156 ni kita bagi 4 dapat 39. So kita terus dapat set 39. Set 39 kita boleh solve ataupun tidak. Set 39 tak boleh. Okey, kita nak kecilkan pun tak boleh. Kecilkan tu maksudnya kita kembangkan lah. Mungkin kita boleh buat 3 darab 12 tapi tak dapat sebab 3 darab 13 baru dapat 39 dan 3 13 tu sendiri tak boleh selesaikan dia punya set. So jawapan kita adalah set 39. Jadi jangan lupa titik bertindih 3. C ni tadi adalah panjang untuk AC. C adalah panjang untuk AC. Jadi kalau C dapat ini maksudnya AC sama dengan set jangan tinggal 39 cm. Dah siap, alhamdulillah. 20 minit jawab ni je. Tapi cikgu percaya kalau dalam exam insya-Allah awak akan menjawab lebih pantas sebab awak perlu menjawab hanya guna tangan saja, tak payah guna mulut. Betul. Okey, soalan yang kedua ada soalan yang ada gambar raja. Wah, selamat. So soalan ni lebih mudah. Sekali je tak try pun buat lagi. Okey, rajah di sebelah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Bersudut tegak. Mana pen? Bersudut tegak ABC. Okey, so dia bersudut tegak. Dia suruh awak cari luas segitiga ABC. Masihkah anda ingat apakah rumus mencari luas segitiga bersudut tegak? Okey, apa dia punya rumus? Ingat tak sayang-sayangku? 1/2 kena darabkan dengan dia punya panjang. Darabkan dengan dia punya tinggi. Okey, so kita boleh masukkan terus. Panjangnya adalah panjang yang di sini, BC. Tingginya adalah antara A dengan B. Boleh terus masuk dalam rumus. Okey, 1/2 darab panjang kita 5 tambah 2 set 2. Darab tinggi kita adalah 5 tolak 2 set 2. Okey. So 1 darab. Maksudnya kita boleh tulis balik sebagai 5 tambah 2 set 2 darab dengan 5 tolak 2 set 2. Okey. Cikgu dah nampak sesuatu. Adakah anda juga nampak? Apa yang cikgu nampak? Okey, ingat tak cikgu ada ajar dalam video set sebelum ni, cikgu ada ajar cara shortcut. Shortcut tanpa perlu kita kembangkan benda Allah ni dengan syarat nombor sama, semuanya sama dan 1 tambah 1 tolak. So, shortcutnya adalah apabila keadaannya begini, sama-sama nombor bulat, sama sebiji dia punya set dan faktor depan dia. Bezanya cuma tambah dengan tolak sahaja. So, shortcut dia adalah kita darab yang sama. Okey, 25 darab 25. 5 darab 5 dapat 25. Masya Allah. Excited ni tengok soalan senang. Okey, lepas tu 2 set 2 ni pula. Ya Allah, keluar rambut. Okey, 2 set 2 ni pula kita darab dengan negatif 2 set 2. So, negatif jumpa positif jadi negatif. 2 darab 2 kita dapat 4. Set 2 darab set 2 dapat dalam kurungan 2. Okey, perkan dengan 2. So, berapa jawapan last? Dah boleh terus tekan kalkulator. 25 tolak 4 dalam kurungan 2 bahagi 2. So, 17/2. 17/2. Unit jangan lupa luas adalah sentimeter persegi. Dah siap. Ya Allah, senangnya soalan A. Kenapa soalan nombor 2 lebih senang daripada soalan nombor 1? Itulah buku teks. Cikgu dah biasa dah main benda ni dengan budak-budak KBSM. Buku teks, soalan 1 memang ya Allah ya Rabbi, macam tak bagi orang ambil admat. Tapi soalan nombor 2, nombor 3, nombor 4 semuanya senang. Tak percaya, cuba awak biasakan buat latihan buku teks. Okey, soalan B. Cari panjang AC. Again, ini adalah teori Pythagoras. Untuk mendapatkan nilai AC, awak perlu kuasa 2 kan? Kuasa 2 kan? Lepas tu punca kuasa. Okey. Senang ni soalan.
Okey, so kita nak cari AC. Jadi AC sama dengan okey, punca kuasa yang panjang. Kemudian kita buat 5 tolak 2 set 2 kuasa 2 tambah 5 tambah 2 set 2 kuasa 2. Okey, untuk kes yang macam ni awak tak boleh simply bagi kurungan-kurungan, tak boleh. Sebab bila dia dikuasa 2 kan, maksudnya dua-dua negatif. Yang ni akan jadi dua-dua positif. So, nak tak nak awak terpaksa buat secara manual. Okey, awak terpaksa buat secara manual. Dan oleh sebab cikgu rimas dengan punca kuasa yang panjang sangat ni, jadi cikgu akan pindahkan dia ke sebelah. Makanya cikgu punya AC sekarang adalah berkuasa 2. Okey, punca kuasa dia dah hapus sebab cikgu dah bawa pergi sebelah kiri. Jadikan AC ni kuasa 2. So yang di dalam ni kita boleh kembangkan. 5 tolak 2 set 2 darab 5 tolak 2 set 2 tambah, tak muat. Tak muat lah. Tambah cikgu buat kat bawah sikit ni. 5 tambah 2 set 2 darab dengan 5 tambah 2 set 2. Okey, jom kita buat perlahan-lahan, slow and steady. 5 kena darab 5, 5 kena darab negatif 2 set 2. Negatif 2 set 2 kena darab 5, negatif 2 set 2 kena darab dengan negatif 2 set 2. Sebenarnya dia ada shortcut tau. Tapi shortcut dia kejap cikgu ajar Shortcut dia sama macam kita buat pemfaktoran biasa yang kuadratik tanpa perlu kita kembangkan. Itu kejap cikgu ajar. Kita buat yang macam biasa dulu. Okey, berbunyi nak kena. Okey, 5 darab 5 kita dapat 25. 5 darab negatif set 2 kita dapat negatif 10 set 2. Negatif 2 darab negatif 2 set 2 darab 3 darab 5 dapat negatif 10 set 2. Okey, yang sama negatif dengan negatif dapat positif. 2 darab 2 dapat 4. Set 2 darab set 2 dapat kurungan 2. Okey, and then tambah. Kita tambahkan dengan yang ni pun sama. Kita kembangkan. Okey, 5 dengan 5. 5 dengan 2 set 2. 2 set 2 dengan 5. 5 dengan 2 set 2. Okey, 5 darab 5 kita dapat 25. 5 darabkan dengan 2 set 2 kita dapat positif 10 set 2. And then 2 set 2 darabkan dengan 5 pun sama, dapat positif 10 set 2. Okey, lepas tu yang ni kita akan dapat 4 dalam kurungan 2. 2 set 2 darab 2 set 2 Okey, so jom kita simplify. Sini AC kuasa 2. 25 dengan 25 kita dapat 50. Okey, perhatikan apa yang boleh kita matikan. Negatif 10 set 2, positif 10 set 2 mati. Negatif 10 set 2, positif 10 set 2 pun mati. So kita dapat sini 4 darab 2 lagi. 25 dengan 25 ni dah selesai. 4 darab 2 8 tambah 4 darab 2 pun 8. So 8 tambah 8 kita dapat 16. Jadi 52 tambah lagi 16. So AC kuasa 2 sama dengan 66. AC sama dengan set 66. Kita boleh mudahkan atau tidak? Okey, jawapan dia kita tak boleh mudahkan. Set 66 adalah yang dah paling terringkas. Kalau nak mudahkan, ni cikgu bagi tahu dengan murid-murid kelas cikgu lah. Cikgu bagi tahu kat awak juga. Okey, untuk kita mudahkan, kita kena tengok sifir kuasa 2 tau. Kita buatlah sampai 7 kuasa 2 ke. 2 kuasa 2 berapa? 4. 3 kuasa 2 9. 4 kuasa 2 16. 5 kuasa 2 25. 6 kuasa 2 36. 7 kuasa 2 49. 8 kuasa 2 64. Selalunya sampai sini je lah untuk kita kembangkan. Okay, so awak boleh try bahagikan dengan sifir-sifir ni. Kalau boleh, maksudnya benda tu boleh dipermudahkan. Kalau tak boleh, then tak boleh mudahkan lah. Itulah, tu trik dia lah. And then tadi cikgu dah kata, yang ni kita boleh kira tanpa kita kembangkan dia. Okay, cara dia macam ni.
Kita ada 5 tolak 2 set 2 kuasa 2 kan. Okey, mula-mula kita buat yang satu, yang belah sini, yang sebelum ada simbol negatif atau positif 5 darab 2 kita dapat 25. Okey, kemudian kita buat yang ni pula, kuasa 2 kan. So 2 kuasa 2 kita dapat 2 kuasa 2 kita dapat 4, and then dalam kurungan set 2 kuasa 2 kita dapat 2. Okey. Lepas tu sini ada negatif kan. Kita darabkan 5 dengan negatif 2 set 2 ni. Kita akan dapat negatif 10 set 2. Kita tulis 2 kali negatif 10 set 2. Sebab dia umpama kita tambahkan negatif 10 set 2, negatif 10 set 2. Dapat berulang. Tak cuba tengok 25 kan. 4 darab 2, 4 darab 2. And then negatif 10 set 2, negatif 10 set 2. So nampak tak? Tu caranya lah kalau kita nak buat tanpa perlu kita kembangkan. Kalau awak rasa macam awak boleh keliru dengan teknik ini, awak kembangkan macam biasa. Okey. So soalan nombor 2, kita dah dapat dah jawapan untuk AC. AC kita adalah set 66 cm. Kali ni cm ajalah sebab dia nak panjang, dia bukannya nak luas. Okey, so unitnya cm. Seterusnya soalan nombor 3. Dia suruh awak selesaikan persamaan. Okey, ni persamaan dia. 2 tambah 3 set Y sama dengan 6 set 3 tambah 5. Tulis jawapan anda dalam bentuk, dia nak bentuk jawapan A tambah B set 3 dengan A dan B ialah nombor nisbah. Maksudnya A dan B adalah dalam nombor nisbah. Nombor nisbah ni apa? Mesti dalam bentuk pecahan. Okey. So kita selesaikan dulu persamaan tu. Kita salin semula persamaan. Kita ada 2 tambah 3 set Y sama dengan 6 set 3 tambah 5. Okey, so kita nak bawa ke mana ni? Ke kiri ke kanan ni? Kita nak bawa ke kiri ke kanan. Sini tak ada sama dengan Cikgu salah soalan ke? Memang soalan macam ni. Betul. Tak ada sama dengan. So kita boleh buat sama dengan sifar lah. Maksudnya kita bawa semua pergi kanan. Kita bawa semua ke kanan. Okey, so sini akan jadi sifar. 6 set 3, 6 set 3 kita kumpul setempat Yang 3 set Y ni tolak 3 set Y, and then 5 tambah 5 tolak 2. Okey. Cikgu tak perasan kita ada Y kat situ. Okey, so kita cancel yang ni. Kita tinggalkan Y. Sebab Y ni kita tak boleh nak tolak pun dengan 6 set 3 ni. So kita tinggalkan Y dekat kiri. Jangan cikgu padam. Okey, so kita tinggalkan Y di kiri. Sebab kita ada pemboleh ubah kat sini yang kita tak tahu. Jadi Y akan tinggal 3 set Y sama dengan 6 set 3 tambah 5. 2 bawa pergi kanan dah jadi negatif 2. So 3 set Y sama dengan, yang ni kita berselesai jadi 3. 6 set 3 tambah 3. Kita boleh asingkan faktor 3 ni ke kanan. Maksudnya semua ni kita akan bahagikan dengan 3. So di kiri akan tinggal set Y. Di kanan semua bahagi 3. 6 bahagi 3 kita dapat 2. Set 3. 3 bahagi 3 kita dapat positif 1. Okey, lepas tu kita nak Y saja. Kita suruh selesaikan kan. Selesaikan. Maksudnya jawapan terakhir mesti Y sama dengan berapa. Kalau kita ada pemboleh ubah X, so X sama dengan berapa. Ini set Y. Set Y. Bila nak matikan set, maksudnya kita boleh kuasa 2kan dia. Okey, so bila kita kuasa 2kan kiri, yang kanan pun kita kena kuasa 2kan. Jadi kita kuasa 2kan semua. Okey, semua kita kuasa 2kan. Set Y bila dikuasa 2kan, dia akan tinggal Y saja. Okey, 2 set 3. Okey, 2 set 3 bila dikuasa 2 kan, kita akan dapat 4 dalam kurungan 3. Okey, and then tambah ini pula 1 kuasa 2 kita dapat 1. Lepas tu jangan stop sampai kat situ je tau. Jadi dikuasa 2 kan. Maksudnya dia sebenarnya bentuk dia macam ni. 2 set 3 tambah 1. 2 set 3 tambah 1. Tapi cikgu gunakan kaedah shortcut. Okey, kita square. Kita kuasa 2 kan yang depan, dapat yang begini.
And then kita kuasa duakan yang belakang, dapat yang begini. Kemudian kita darabkan, lepas tu kita tulis 2-2. Okey. Kan step tu senang kan. 2 set 3 darab 1. So kita dapat yang sama, 2 set 3. Tulis lagi sekali, 2 set 3. Okey, dah siap. Belum. Belum siap. Okey, so sama dengan yang ni 4 darab 3 kita dapat 12 tambah 1 kita dapat 13. Okey, tambah ni nampak tak sama set, jadi nombor depan kita boleh tambahkan. So sini akan jadi 4 set 3. Okey, betul. Walaupun dia kata nombor nisbah, tapi memandangkan kita dah ada set di sini, jadi kita boleh clarify yang keseluruhan jawapan kita ini adalah dalam bentuk nombor nisbah. Okey, itu sajalah sebab kita tahu. Apa pula? Set nombor tak nisbah kan? 13. Yang cikgu kena clarify balik ni. Kenapa dia kata A dengan B 13? 4 tu ya. 4 tu betul nombor nisbah. 13. Kalau ikutkan sebenarnya 13 ni dia datang daripada 6/3 kan tadi. So dia boleh dibahagikan nombor bulat. So dia nombor nisbah. Betul lah. Betul lah. Okey, sebab nombor nisbah kita adalah sama ada dalam bentuk perpuluhan yang boleh jadi pecahan ataupun nombor yang kita boleh nisbahkan yang boleh menjadi nombor bulat. So 13, 14 dengan 4 ni lah. Okey, so ini jawapan untuk soalan nombor 3. Satu lagi soalan tinggal. Nampak macam tinggal satu aja lagi soalan kan? Tapi soalan nombor 4 ni dia soalan ada 4 set dan ada 3 set lagi dalam dia. Dia berangkai. Dia ada 4A, 4B dan juga 4C. Okey, sekarang ni yang ada kat dalam video ni 4A, 4B. 4C kita buat kejap lagi. Okey, so kita nak selesaikan. Bila jumpa perkataan selesaikan, maksudnya kalau dia ada pemboleh ubah X, so di akhirnya dia nak X sama dengan berapa. Kalau dia ada pemboleh ubah Y, maksudnya Y sama dengan berapa. Itu maksudnya selesaikan. Okey. So kita nak kena selesaikan persamaan ni. First of all, sebab kita nak X sahaja, so kita asingkan yang bukan X, yang tak sekufu, kita asing 2. Dalam kes ni sekarang, okey, oleh sebab sini ada set, macam mana caranya untuk kita matikan set? Kita boleh kuasa 2 kan. Okey, kita boleh kuasa 2 kan semua. Okey, kalau kita kuasa 2 kan untuk set ni, maksudnya yang ni pun kita kena kuasa 2 kan, yang ni pun kita kena kuasa 2 kan. Okey, kita kuasa 2 kan. Kita kuasa 2 kan semua. Bila kita kuasa 2 kan semua, maksudnya semua ni akan jadi, kalau yang set ni dia akan keluar begitu sahaja. Dan 2x ni akan jadi 4x sama dengan sifar lah. Okey, ni kita boleh selesaikan kat sini. Dah nampak senang. Ni jadi negatif 3. Sebab negatif 7x tambah 4x dapat negatif 3. Suka hati je. 2x kuasa 2. Oh my god. Apa cikgu ni? Sorry. Silap. Buat video petang-petang kan ngantuk lah. Okey, 2 tolak 7x tambah 4x kuasa 2 sama dengan sifar. Sama ada. Astaghfirullahalazim, tu kecil aku. Hai. Handphone cikgu tu dia memang dia agak macam ni sensitif dengan suara orang. Kenapa cikgu buat 2 kali? Ya Allah. Sebenarnya kita boleh susun. Okey, kalau nak susun dalam bentuk kuadratik, kita letaklah x kuasa 2 kat depan. Dia nampaklah macam molek sikit. Okey, lepas tu kita buat EQN. Okey, EQN buat pakai cara kalkulator awak. Ni kalkulator cikgu lain sikit lah. So 4 negatif 7 tambah 2. So kita akan dapat, tak dapat. Rasanya kenapa tak dapat? Cikgu rasa sebab kita kena bawa 2x ni pergi ke sini dulu. Sebab tu dia jadi negatif. Okey, kita try buat cara yang lain. Sebab dia jawapan dia kalau dapat macam ni merepek lah. Tekan X macam tu jawapan dia. Okey, so kita buat lain Okey, kita buat lain. Kita salin balik soalan. Set 2 tolak 7x tambah 2x sama dengan sifar. So kita asingkan daripada set
2 tolak 7x sama dengan negatif 2x. Kemudian kita buat kuasa 2 kan. So ini kita kuasa 2 kan, ini pun kita kuasa 2 kan. So bila kita kuasa 2 kan yang sini, yang ini akan dapat 2 tolak 7x sama dengan sini dikuasakan akan dapat 4x kuasa 2. So bila bawa ke sini, nampak tak ada beza? Macam gadinya, ada bezanya gadinya. Tambah 7x, 2 bawa pergi kanan akan jadi negatif 2. Kita try, dapat tak nombor bulat? Okey, x kita sekarang, x1, A kita adalah 4, B kita adalah 7, C kita adalah negatif 2. Dapat. Okey, so x1 kita sama dengan 1/4. X2 kita sama dengan negatif 2. So ada dua jawapan, mana satu kita nak pilih. Kita try masukkan dalam persamaan. Okey, boleh dapat tak jawapan dia sifar? Dua-dua. Kalau dua-dua boleh dapat, and then kita guna dua-dua. Kalau satu je boleh dapat, kita guna yang boleh dapat tu lah. Okey, kita tengok. Kita buat 2 tolak 7 dalam kurungan x, kita ambil 1/4. Okey, kemudian kita squarekan. Square answer. Kita tambahkan dengan 2 dalam kurungan 1/4. Kita check ni kita check. Dapat depan 1, kita dapat sifar. So kemungkinan ini kita tak boleh pakai. Okay, next kita try negatif 2 pula. Kita buat kaedah yang sama. 2 tolak 7 dalam kurungan negatif 2. Untuk ini gantikan x. And then kita setkan dia, setkan answer. Tambah 2 dalam kurungan x kita ada negatif 2. Dapat kosong. Nampak tak? Kita ada, ya Allah. Kita ada 2x. Okey, kita ada 2x. Kita ada x1 dan kita ada x2. Tapi tak semestinya kedua-dua x kita boleh pakai. Kita kena sentiasa semak semula. Okey. So dalam kes ini nilai x kita adalah negatif 2. Sebab hanya negatif 2 saja yang akan memberikan jawapan sifar. So oleh itu x sama dengan negatif 2. Sebab awak dah test kan. So inilah jawapan awak yang terakhir. Okey, kita pergi soalan B. Soalan B, wow, dua-dua dia bagi set. Okey, set 2x tambah 1, set 2x tolak 1 sama dengan 2. Okey, untuk soalan B, awak tak boleh simply kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2 dan dapat jawapan. No, dia takkan jadi semudah itu. Okey, dan awak tak boleh kuasa 2 kan ini, kuasa 2 kan ini, kemudian cari jawapan pun tak boleh. Dia akan jadi lebih complicated. So, cara yang paling mudah adalah kita tinggalkan set di suatu tempat, sama macam soalan A. Bakinya kita bawa pergi kanan, then baru kita kuasa 2 kan. Maksudnya dalam kes ni, yang ini kita bawa pergi kanan, yang ni kita tinggal duduk kat sini. Okey, so cikgu salin balik. Set 2x tambah 1 sama dengan 2 tolak set 2x tolak 1. Okey. And then baru kita kuasa 2 kan. Baru kita kuasa 2 kan. Jadi bila kita kuasa 2 kan sini dengan kuasa 2 kan sini, yang sini automatik set dia mati. So tinggal 2x tambah 1. Yang belah sini. Macam cikgu cakap tadi, buat satu-satu. Okey, 2 kuasa 2 dulu, dapat 4. Negatif set 2x. Astaghfirullah, aku sepuk juga handphone ni. Okay, negatif 2x tolak 2 kuasa 2. So automatik yang ini juga akan mati. Okay, sebab negatif and then dikuasa 2 kan. So yang ni akan jadi positif. Okay, positif. Kemudian dia salin 2x tolak 1. Okay, lepas tu kita darabkan dua-dua ni kan. So 2 darabkan dengan negatif set. Jadi sini automatik jadi negatif 2 set 2x tolak 1. Salin lagi sekali negatif 2 set. Masuk tak frame? 2x tolak 1. Okey, next step. Kita selesaikan yang ni. Yang ni nampak tak set dia sama. So yang ni kita boleh kumpulkan. Yang ni pun kita boleh selesaikan. 4 dengan negatif 1. Yang ni kita boleh selesaikan. Yang ni pun kita boleh selesaikan. Okey. So sini 2x tambah 1 sama dengan 4 tolak 1 kita dapat 3. Tambah 2x. Negatif 2, negatif 2 set sama. So negatif 4 set 2x tolak 1.
Okey, yang tak ada kaitan dengan set, bawa pergi kiri lah. Sebab kiri pengumpulan yang tak ada kaitan dengan set. So, kita bawa pergi kiri. Jadi, sini kita ada 2x. Bila bawa pergi kiri, 2x mati. 3, bila bawa pergi kiri, 1 tolak 3, kita dapat negatif 2. And then, sama dengan negatif 4 set 2x tolak 1. Okey, negatif 2 boleh bahagi dengan negatif 4. Faktor kan? So, kita akan dapat dekat sini 1/2. Sama dengan set 2x tolak 1. Okey, macam mana nak matikan set? Sekali lagi, kita kuasa 2 kan. Okey, kita kuasa 2 kan di kiri. Kita kuasa 2 kan di kanan. So, di sini kita akan dapat 1/4. Di sini kita akan dapat 2x tolak 1. 1 bawa pergi kiri. 1/4 tambah 1. 1/4 tambah 1. Oh, 1/4 tambah 1. Kita dapat 5/4. So, sini dapat 5/4 sama dengan 2x. So, x sama dengan berapa? Bagi je lah 5/4 dengan 2. So, kita dapat 5/8. So, x sama dengan 58. Nak tinggalkan macam ni, terbalik pun dapat markah. Kau nak tulis balik cantik-cantik, x sama dengan 5/8 pun dapat markah. Sama je. Okay? So, careful asingkan set. Pastikan satu tempat hanya ada satu set saja dan baru kuasa 2 kan. Okay, kita tengok soalan yang terakhir. Perhatikan soalan C. Nice sangat sebab sama macam soalan B. So, kita boleh aplikasi balik teknik kita di soalan B, kita buat di soalan C. So, macam cikgu cakap tadi, asingkan kedua-dua set ini supaya kita boleh buat kuasa 2. Okey, so kita asing. Okey, sekarang ni kita tinggal belah kiri ni satu set saja. So, set 4x tambah 3. Sama dengan yang kanan sekarang kita ada 2 tambah and then set 4x tolak 1. Okey, kita kuasa 2 kan untuk matikan set. Kuasa 2 kan. So, di sini automatik terus mati set dia. Okey, sebab umpamanya kita buat 2 kali benda yang sama. So, matilah. Kan? Itu sifat set. Dia bila terdouble dia mati. So, 4x tambah 3. And then belah sini, sini lain sikit sebab ada tambah kat tengah-tengah. Jadi, kuasa 2 dapat 4. Yang ini set bila dikuasa 2 kan, salin semula yang kat dalam. Kemudian 2 darabkan dengan set ini, awak akan dapat positif 2 set 4x tolak 1. Oh, langgar batas. Salin lagi sekali. 2 set 4x tolak 1. Okey. Jadi, kita tengok apa yang kita boleh selesaikan. 4 dengan negatif 1 boleh selesaikan. 2 dengan 2 pun boleh selesaikan sebab set dia sama. Okey, lepas tu sini 4x tambah 3 sama dengan 4 tolak 1 kita dapat 3 tambah 4x. 2 tambah 2 kita dapat 4 set 4x tolak 1. Okey. Sekarang yang tak ada kaitan dengan set, sekali lagi kita bawa semua pergi kiri. So 4x, yang ni pun 4x bawa pergi kiri, mati. 3 bawa pergi kiri pun mati. Gilek. Ujung-ujung mati belaka. So tinggal kosong je sekarang. Sama dengan 4 set 4x tolak 1. Kita tanya-tanya, kenapa kosong pula cikgu? Sebab bila 3 bawa pergi kiri je negatif 3, betul? So 3 tolak 3 mati. 4x bawa pergi kiri pun sama, jadi negatif 4x. So 4x tolak 4x, matilah. Tinggal ini. And then 4 ni pun bawa pergi kiri, pun mati juga sebab ada kosong. Very very powerful. So 0. Tinggallah set 4x tolak 1. Ya Allah, kedekut yang cikgu kau. Rapatnya dia tulis. Okey. Okey, set. Nak matikan set macam mana? Kuasa 2. Kuasa 2 tak membawa apa-apa makna pada sifar. So, sifar lagi. Yang ni dapatlah buka set dia 4x tolak 1. 1 buat pergi kiri. Barulah ada nilai 1. So, sini 4x. So, sekarang x sama dengan 1/4. Pandai. Okey, dah siap. Dah siap dah. Jadi, cikgu harap
Penerangan cikgu hari ini dapat bantu awak untuk selesaikan soalan latih diri 4.8. Muka surat berapa? Muka surat 107. Boleh refer dekat cikgu punya timestamp dekat bawah, okey? So minta maaf sangat tadi 2 kali gangguan oleh handphone. Dia cepat trace cikgu punya suara. Cikgu tak tahu kenapa. Very annoying. Dan jangan lupa, tajuk set ni tajuk yang mudah. Awak hanya perlukan banyak latihan. Itu sahaja. So di akhir kata, jangan lupa subscribe, like dan share video cikgu ni. Okay? Sekian, terima kasih.